Siapa suka makan kuih-kuih tradisional? Kalau suka, jom kita tengok resepi salah satu kuih tradisional yang memang dah wujud daripada zaman dulu lagi, iaitu kuih cucur Jawa. Mula-mula kita perlu masakkan dia punya air gula dulu. Kat sini saya gunakan gula merah. Selain daripada gula merah, boleh juga guna gula kabung, gula Melaka ataupun apa jenis gula yang warna gelap macam ni. Lepas tu masukkan juga gula putih. Untuk gula putih tu saya guna lebih kurang 3/4 cawan. Dia tak penuh 1 cawan. Lepas tu masukkan air. Kemudian boleh kacau sikit dan masak sampai gula tadi betul-betul larut. Bila gula tadi dah larut, kita boleh angkat. Tak perlu tunggu sampai mendidih pun, yang penting gula tu semua dah larut. Lepas tu kita boleh tapiskan sikit, manalah tahu kok ada makhluk asing kat dalam gula tu kan. So tapis supaya dia betul-betul bersih. Kemudian kita perlu tunggu air gula ni sejuk ataupun suam sikit. Sementara tu kita boleh sediakan dia punya tepung dulu. Untuk tepung ni saya gunakan tepung gandum sebanyak 2 cawan ataupun lebih kurang dalam 250 gram. Untuk sukat tepung ni saya gunakan measuring cup, tapi kalau tak ada measuring cup boleh juga gunakan apa-apa jenis cawan yang kat rumah tu. Yang penting cawan tu jangan terlalu besar lah. Okay, kemudian kita perlukan tepung beras. Tepung beras ni pun saya gunakan 2 cawan. Sebenarnya kuih cucur Jawa ni dah agak susah sikit nak jadi. So saya cadangkan korang cuba cari tepung yang sama brand yang macam saya gunakan. Tepung gandum tu tadi saya gunakan tepung cap ros dan tepung beras pula saya gunakan cap 3 gajah. Jangan salah kira gajah tu, okey? Make sure dia 3 ekor je, jangan lebih, jangan kurang. Lepas tu boleh masukkan sedikit garam dan kemudian kita boleh masukkan air gula yang dah suam tadi. Sambil kita masukkan air gula tu, kita boleh terus kacau supaya tepung tu mudah untuk larut. Boleh tuangkan air gula tu sikit-sikit dan kacau sampai adunan tepung ni betul-betul sebati. Okey, untuk air tu kita boleh adjust. Kalau nampak adunan tu masih lagi terlalu pekat, kita boleh tambahkan air. Kalau nak tambah air tu boleh masukkan air biasa je, tak perlu nak masakkan air gula lagi. Dan kita boleh kacau terus sampai adunan tu lebih kurang cair macam ni. Dan nampak ada buih-buih pada adunan tu. Lepas tu baru kita boleh perap. Perapkan lebih kurang dalam 5 jam. Ataupun kalau nak kuih tu lebih cantik, kita boleh perap semalaman. Lagi lama kita perap, lagi cantik kuih tu akan jadi. Okey, ni adunan yang saya dah siap perap lebih kurang dalam 5-6 jam macam tu. Dan kita boleh goreng. Untuk masak kuih ni kita perlu gunakan kuali yang melengkung macam ni supaya kuih jadi bulat cantik. Masukkan lebih kurang dalam 1 sendok adunan tepung tu kat dalam kuali. Masuk tu slow-slow je macam ni. Baru kuih kita jadi cantik. Lepas tu boleh siram-siram sikit minyak dekat bahagian tengah-tengah tu supaya dia jadi gebu. Masa masak ni boleh gunakan api yang kecil supaya dia masak sampai ke bahagian dalam. Bila dah nampak kekuningan kat bahagian bawah tu, kita boleh terbalik dan masakkan bahagian atas tu pula. Macam mana rupa dia, nampak cantik kan? Okay, bila dah masak kat bawah dia, kita boleh angkat dan terus makan. Kuih ni kat bahagian luar tu memang rangup. Dan kalau anak saya makan, dia memang akan makan kat tepi je lah. Kat bahagian tengah tu pula sangat gebu dan lembut. Sebenarnya kuih ni kalau kita perap lebih lama, adunan tu dia akan jadi lebih lembut dan gebu. Dan yang paling penting, gunakan tepung yang betul, especially tepung beras, sebab tepung beras tu dia ada banyak jenis dan tak semua jenis yang sesuai untuk buat kuih. So kalau salah brand dia, tak jadi pula kuih kita nanti. Okey, ni saya tunjuk kat bahagian dalam dia. Kalau bahagian dalam tu nampak macam berongga-rongga tu, maksudnya dah lulus. Okey, itu je daripada saya dan satu Fairuz. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.